Saya cakap, jom kita pergi satu kedai ni. Kedai ni saya dulu pernah makan kedai tu. Saya kata, tak apa, tengah tak ada duit ni. Jom saya bawa anak-anak saya makan. Saya tak makan. So saya biarkan dia makan. Dah makan dah, rumah pun tak jauh daripada kedai tu. Dah kenyang. So terima kasih lah sebab lama tak makan nasi goreng. Dia orang makan nasi goreng dengan gembira, tapi saya dalam satu sudut yang lain, saya tak duduk dengan meja dia orang. Saya pandang pada jauh je. Air mata saya berlinang. Assalamualaikum. Hai, saya Rahim. Penyampaian Radio Sinar. Okey, kalau cerita tentang perjalanan hidup saya ni, memang agak berliku lah. Semua orang sedia maklum bahawa saya dalam industri ni selepas umur saya 40 tahun. Jadi kalau sebelum tu, saya pernah kerja kilang. Kemudian pada semua tahu dalam tahun 2001, 2002 macam tu, ekonomi drop. Dan saya terpaksa diberhentikan kerja. Dan pada ketika itu pula, saya dah ada tanggungan. Suatu keadaan yang betul-betul menduga saya. Tapi saya percaya bahawa setiap dugaan itu takkan lebih daripada kemampuan saya. Tapi cuma semua yang agak terkesan bagi saya adalah saya lalui benda tu, saya bawa sekali anak-anak saya. Itulah. Tapi Allah tu Maha Adil. Dia berikan saya satu dugaan yang besar, tapi dia ajarkan saya anak-anak saya yang cukup hebat juga, dia orang punya peribadi. Sebab mereka tak pernah komplain pun pasal apa yang mereka tidak ada, kan. Contohnya anak saya pernah pakai beg yang kalau cikgu tak telefon saya beritahu yang keadaan anak saya tak tahu keadaan anak saya tu macam mana. Mana pergi sekolah, beg dah koyak, dah apa semua. Dia pakai sekali lagi, dalam dia lapik dengan plastik, lepas tu baru dia lapik dengan beg dia. Dalam ada plastik biasa. Lepas tu baru dia lapikkan dengan beg supaya dia tak nak malu dengan orang yang bawa dia. Sebenarnya dia bawa beg plastik sebenarnya, tapi dia lapiskan dalam dengan beg sekolah yang dah koyak, kan. Sebab dia tahu bapak dia takkan mampu. Sebab yuran pun tertanggung masa tu keadaan bila dah tak ada pendapatan, kan. Pernah satu ketika tu, dia nak makan. Ni saya cerita banyak kali dah. Tapi saya suka sharekan benda-benda ni supaya jadi aktibar untuk orang lain juga. Dan pengalaman untuk saya ingatkan diri saya juga. Dia kata, baru saya perasan bila dia cakap, dia dah lama tak makan nasi goreng. Teruk sangat ni, nasi goreng pun dah lama tak makan, kan. Tapi betul lah. Sejak berlakunya peristiwa saya diberhentikan kerja tu, anak saya dah tak makan lagi benda yang sedap. Dah asyik makan makanan mi segera, benda-benda yang macam tu je. So saya kata, macam mana duit tak ada ni. Anak pula masa tu nak makan, anak 3 orang. Saya cakap, jom kita pergi satu kedai ni. Kedai ni saya dulu pernah makan kedai tu. Saya kata, tak apa, tengah tak ada duit ni. Jom saya bawa anak-anak saya makan. Saya tak makan. So saya biarkan dia makan. Dah makan dah, rumah pun tak jauh daripada kedai tu. Dah kenyang. So terima kasih lah sebab lama tak makan nasi goreng. Dia orang makan nasi goreng dengan gembira, tapi saya dalam satu sudut yang lain, saya tak duduk dengan meja dia orang. Saya pandang pada jauh je. Air mata saya berlinang. Sebab saya rasa disebabkan saya tak tahu sama ada sebalik ketika itu saya seorang ayah yang gagal atau tidak. Sebab disebabkan saya, mereka terpaksa mengalami kehidupan yang begitu. Tapi itulah, saya cuba lakukan tanggungjawab saya sebagai orang bapa dengan sebaik mungkin. Yang membuatkan saya rasa terharu dan sebab lagi semangat. Lepas diorang makan tu, diorang tak habis. Diorang nak keluar ke kedai tu, diorang bercerita seronoknya makan pada hari tu. Best lah kita makan, lama tak makan. So dia kata, okey, diorang memang betul-betul lama tak makan. So diorang dah pergi je, saya terus jumpa pergi owner tu, cakap, masa tu, bang, terus saya cakap kan, saya sebenarnya tak ada duit ni. Anak saya makan ni 3 orang tadi, saya tak ada duit nak makan ni, nak bayar sebenarnya. Boleh tak ada apa-apa yang boleh saya gantikan balik sebagai saya nak bayarkan makanan diorang tu. Bila ujian tu datang, Allah juga hadirkan dengan orang-orang yang baik untuk sahabat kita. Sampai abang tu cakap, tak apalah, kau anggap je abang sedekah kau. Kalau untuk anak-anak kau tu, kalau kau nak makan pun tak apa. Tak apa bang. Saya cakap, tapi saya janji bang, saya balik. Tak payah, abang sedekah je kat kau. Tu di antara orang yang saya ingat sampai sekarang ni. Saya pergi kedai dia balik, saya ceritakan balik, kan. Dan bila saya ceritakan tu, dalam waktu sama, air mata tu akan berlinang balik, kan. Tinggal balik. Setelah Rahim bergelar artis, dah jadi artis time tu, ada tak lama-lama yang mungkin Rahim pun rasa down juga, macam rasa rupanya susah jugalah, baik aku kerja macam biasa. Daripada segi rezeki tu saya bersyukur sebab dia bertambah. Saya dapat bantu untuk saya, anak-anak saya especially memang keutamaan saya lah. Keluarga saya, isteri saya, kan. Isteri saya itu bertambah juga lah. Kan. Jadi tapi ada ketika-ketikanya pun ada terasa macam
dulu lagi okey sebenarnya. Dulu maksud saya Dan dulu okey tu sebab rezeki tadi cakap rezeki tu rezeki dah tu okey, tambah tapi kan. dulu tu okey tu Dulu di okey angle yang mana? dari segi uh, masyarakat, sebagian masyarakat yang memandang kita ni sebagai satu medium untuk diorang jadikan perbandingan. Maksudnya kehidupan kita tu dijadikan mungkin bahan untuk mereka mendapatkan cerita yang sensasi yang sebenarnya tak pernah berlaku pun. Di mana tokoh-tokohan yang kita dapat lah, tapi kita kena sedar bila jadi public figure itu ada harga yang perlu kita bayar. Tapi syukur Alhamdulillah. Selepas cerita kesusahan Rahim tadi tu, apa benda yang buat Rahim keluar daripada kesulitan itu? Selepas tu saya tak berhenti mencari kerja. Semua kerja saya buat. Hinggalah dapat satu kerja yang agak boleh menjamin masa depan. Bukan maksudnya mampu untuk saya sara anak-anak semua. Saya bekerja di sebuah syarikat kan, syarikat yang banyak juga mempengaruhi kisah hidup saya. Saya punya pos yang baik. Kemudian saya terjun dalam bidang ni bila saya cuba-cuba audition lah, pergi uji bakat lah, Raja Lawak tu. Tak sangka dapat, tapi saya jadi dalam dilema. Saya dapat kerja yang stable, nak ke saya terima ni kan, besok kan kembali susah balik sebab takut setengah jalan ni kan, separuh jalan je benda ni. Kan, jadi saya terima. Mungkin awak dah ada soalan yang nak tanya ni. Kan, jadi sebab saya ambil nasihat isteri, mak mentua dan sebagainya, orang sendiri macam mana. So, dia orang kata, okey lah. Mungkin inilah yang dikatakan perjalanan hidup kan. Atau satu ketentuan yang diberikan saya ke jalan ni kan. Saya cubalah. Jadi, walaupun saya tahu umur tu dah banyak, tapi bila saya fikir orang beritahu, hidup ini bukannya bila kita akan bermula, tapi di mana kita akan berakhir. So, umur tu adalah bukan satu kayu pengukur untuk kita mencapai sesuatu matlamat kita kan. So, saya teruskan juga dalam bidang. Sebelum Rahim masuk dalam industri ni, Rahim ada bergambar dengan seorang pelawak popular. Ada itu di antara benda-benda yang orang kata yang menyumbang kepada cita-cita saya untuk jadi pelawak. Tapi ketika itu Rahim tengok pelawak popular tu makan seorang-seorang, makan pun saya ingat dia pun dalam susah lah. Saya tengok cara dia pakaian, potongan rambut dia yang macam putih rambutan tu kan. So saya rasa yelah, bila dilihat macam ni takkanlah saya betul makan macam ni, makan seorang-seorang raya macam tak betul. Dia macam kenapa berani nak masuk juga dalam industri bila tengok pelawak tu? Sebab masa tu dia boleh lepas jadi juara. Juara Raja Lawak tu. Saya tengok tapi mungkin dia kata dia ni low profile. Tapi bila saya dah jadi ni, saya kenal dia, saya tanya balik macam tu, memang dia susah. Memang dia susah. Kalau dia cerita kesusahan dia pun tak nak mengaku dia susah macam tu. Tapi keinginan apa yang boleh mendatangkan kekuatan untuk Rahim nak ajak dia bergambar? Mana datang kekuatan nak ajak dia bergambar? Saya rasa takut sebab semasa tu saya fikir tak ada orang nak bergambar dengan dia ni. Saya bila saya jadi orang yang akan saya kenal. Sebab dia kadang dia orang cakap macam dia ni tak ada orang ajak bergambar. Dia tengah nak cari besi buruk apa saya pun macam dia ni tapi itulah satu benda bertemu sifat dia tu. Berkawan berkawan. Rupanya berjangkit dekat saya. Kerja bersama sekarang. Itulah. Kau tak? Tapi saya rasa yang menonton ni ramai yang terinspirasi dengan Rahim tadi cakap Rahim jadi artis umur dah 40. Jadi pada mereka yang mungkin dah rasa terlewat, dah rasa terlambat dalam menceburi sesuatu bidang, apa nasihat Rahim? Saya rasa kan jangan pernah ada rasa putus asa untuk mengejar kejayaan, atau jangan pernah ada rasa putus asa untuk mengubah keadaan hidup. Kerana kita tak tahu perjalanan hidup kita ni berakhir di mana. Setiap dugaan yang kita alami itu, jangan anggap ia sebagai beban, tapi anggaplah suatu perkara yang kita lakukan untuk menguatkan lagi jati diri kita, dan agak-agak yang perlu kita bayar untuk ganjaran yang lebih besar pada kemudian hari kelak, insya-Allah.